Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1997, negara kita telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dari ekonomi berasaskan pertanian kepada ekonomi yang dipacu oleh pembuatan dan juga perkhidmatan. Cukai adalah elemen penting dalam dasar fiskal. Ia adalah sumber utama pendapatan kerajaan untuk menyokong pembangunan ekonomi. Dengan melaraskan kadar dan juga struktur cukai, kerajaan dapat mempengaruhi pelaburan, penggunaan dan juga pengeluaran yang akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Contohnya, insentif cukai korporat membantu menarik pelaburan asing terutama yang dalam sektor pembuatan dan juga teknologi tinggi. Manakala dasar cukai yang menyasarkan PKS pula membantu menyokong keusahawanan dan juga penciptaan peluang pekerjaan. Cukai terbagi kepada dua, iaitu cukai langsung dan juga cukai tidak langsung. Cukai langsung, cukai yang dikenakan ke atas pendapatan atau keuntungan, sepertinya cukai pendapatan dan juga cukai korporat. Manakala cukai tidak langsung adalah cukai yang dikenakan ke atas barangan dan juga perkhidmatan, contohnya cukai jualan dan juga duty excise. Dasar fiskal merujuk kepada penggunaan cukai dan juga perbelanjaan kerajaan untuk mengawal aktiviti ekonomi. Ia penting untuk menangani inflasi dan juga pengangguran. Matlamat utama dasar fiskal adalah untuk menstabilkan ekonomi, menggalakkan pertumbuhan, mengurangkan pengangguran, mengawal inflasi serta mengurangkan ketidaksamaan pendapatan. Terdapat dua komponen utama dalam dasar fiskal, iaitu perbelanjaan kerajaan yang terdiri daripada pelaburan dalam infrastruktur, kesihatan dan juga pendidikan. Yang kedua adalah pencukaian, di mana cukai diselaraskan untuk mempengaruhi ekonomi. Terdapat dua jenis dasar fiskal, iaitu dasar fiskal mengembang yang digunakan semasa kemelesetan ekonomi. Kerajaan akan meningkatkan perbelanjaan dan juga akan menurunkan cukai. Dasar fiskal menguncup pula digunakan semasa inflasi, di mana kerajaan akan mengurangkan perbelanjaan dan juga akan meningkatkan kadar cukai. Seterusnya kita akan lihat lebihan dan juga defisit belanjawan. Defisit belanjawan merujuk kepada perbelanjaan melebihi daripada hasil kerajaan, manakala lebihan pula menunjuk kepada hasil lebih daripada perbelanjaan kerajaan. Kesimpulannya, dasar fiskal membantu kerajaan mengawal ekonomi melalui cukai dan juga perbelanjaan untuk memastikan kestabilan dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Salam sejahtera dan selamat petang Dr. Marina. Nama saya ialah Teo Chi Seng, number matric saya ialah 292129. Di sini hari ini saya nak membincangkan tentang keseluruhan dasar cukai di Malaysia pada tahun 2022, 2023 dengan 2024. So di sini saya nak point out satu benda yang penting, iaitu dalam jadual itu 2024 dia punya angka kan, saya ada kata dia anggaran disemak disebabkan saya ambil data-data tersebut daripada budget 2025. So budget 2025 dia publish dalam Oktober 2024. So actually laporan tu dia tak ada angka yang sebenar. Dia pun tulis itu anggaran disemak sahaja. Okay, di sini kita boleh tengok dia tiga-tiga data ini, dia tiga-tiga tahun ini dia meningkat. So kita boleh berbanding dengan 2022 dengan 2023, dia meningkatkan sebanyak 6.93%. So di sini apa yang kerajaan buat, iaitu kerajaan dia buat pengenaan cukai keuntungan modal, cukai akses ke atas cecair atau produk yang mengandungi nikotin yang digunakan untuk e-rokok dan memperluaskan skop penggunaan cukai ke atas minuman manis pada tahun 2023. So, banding dengan 2023 dengan banding 2024, anggaran disemak dia meningkatkan sebanyak 2.25%. So di sini kerajaan dia buat pendigitalan cukai dan pelaporan kewangan melalui e-invoice, pelaksanaan cukai keuntungan modal serta semekan cukai perkhidmatan. So selain itu, cukai jualan impor bernilai rendah telah dikenakan ke atas barangan bernilai RM500 atau kurang mulai 1 Januari 2024. Selamat sejahtera, nama saya Chin Ning Hui dengan matrik nombor 292604. Saya ingin membentangkan masalah cukai tahun 2022. Berdasarkan kajian ini, terdapat 5 masalah. Yang pertama ialah pengenalan semula GST. Pada Jun 2022, Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob mencadangkan pengenalan semula GST untuk mengatasi kehilangan hasil 20 bilion sejak 2018. SST tidak mencukupi, ditambah kebergantungan pada hasil petroleum yang menurun, menyebabkan defisit fiskal yang menjejaskan perkhidmatan awam dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ramai rakyat tidak puas hati dengan GST kerana ia meningkatkan harga barangan dan perkhidmatan tanpa faedah jelas. Proses bayaran balik yang rumit membebankan perniagaan kecil. Yang ketiga, kehilangan keyakinan terhadap kerajaan disebabkan pengurusan tidak cekap serta isu keterusan dan rasuah. Ramai percaya GST hanya menguntungkan individu korup, bukan rakyat. Walaupun dijanjikan mengurangkan kos, GST meningkatkan harga barangan asas dan membebankan golongan bergaji rendah. Yang keempat, pengenalan semula SST sejak tahun 2018 mengurangkan hasil kerajaan sekitar 25 bilion berbanding dengan GST. Walaupun GST menjana hasil lebih stabil untuk pembangunan negara, SST dilihat lebih sesuai untuk meringankan kos sara hidup rakyat dengan kos yang lebih rendah untuk perniagaan dan pengguna, menjadikannya pilihan yang lebih baik buat masa ini. Yang terakhir ialah konflik Rusia-Ukraine memberi kesan limpahan kepada Malaysia, termasuk kenaikan harga bahan api, makanan dan bahan mentah. Produk seperti roti, mi, telur dan daging menjadi lebih mahal, menambah beban kos operasi. Seterusnya, saya akan bentangkan penyelesaian cukai tahun 2022. Terdapat 3 penyelesaian utama. Yang pertama ialah kerajaan boleh menetapkan kadar GST lebih rendah.
seperti 5% untuk barangan dan 7% untuk perkhidmatan. Bagi mengurangkan beban pengguna dan mengekalkan hasil kerajaan, pelaksanaan semula GST perlu mempertimbangkan masa yang sesuai, kekuatan ringgit, dasar awam dan kawalan inflasi. Yang kedua, kerajaan harus melaksanakan amalan telus dalam pengurusan hasil GST dengan menerbitkan laporan berkala tentang penggunaan cukai untuk kebajikan awam dan infrastruktur. Mekanisme accountability yang kukuh juga perlu diwujudkan untuk mencegah penyelewengan. Yang terakhir, untuk mengatasi kesan konflik Rusia-Ukraine, kerajaan perlu mengawal kos pangan dan perkhidmatan tertentu, terutama dengan menyediakan subsidi untuk bahan api dan makanan asas. Langkah ini dapat meringankan beban rakyat dan memastikan kestabilan harga di pasaran. Nama saya Tong Xiao Shen dan nombor metrik saya ialah 292-607. Saya akan membentangkan masalah dan penyelesaian cukai tahun 2023. Pada 24 Februari 2023, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Malaysia telah membentangkan bajet 2023 dengan tema Membangun Malaysia Madani. Salah satu inisiatif penting dalam bajet tersebut adalah pelaksanaan kadar cukai yang berbeza kepada individu bermastautin. Terdapat dua kumpulan yang terlibat dalam pelaksanaan ini. Yang pertama ialah kumpulan berpendapatan sederhana iaitu M40. Kumpulan M40 ialah kumpulan berpendapatan cukai sebanyak RM35,000 hingga RM100,000. Mereka akan menghadapi pengurangan kadar cukai berpendapatan sebanyak 2%. Kumpulan kedua yang terlibat dalam pelaksanaan ini adalah kumpulan berpendapatan tinggi iaitu T20. Kumpulan T20 ialah kumpulan berpendapatan bercukai sebanyak RM100,000 hingga RM1,000,000. Mereka akan menghadapi peningkatan kadar cukai berpendapatan sebanyak 0.5% hingga 2%. Terdapat kesan-kesan positif dan negatif atas pelaksanaan kadar cukai tersebut. Kesan positif kepada pengurangan kadar cukai sebanyak 2% kepada kumpulan M40 adalah peningkatan pendapatan boleh guna dan kuasa beli meningkat. Ini kerana pendapatan tambahan yang dijana daripada pengurangan kadar cukai boleh digunakan untuk perbelanjaan seharian dan mengurangkan beban kos sara hidup terutamanya dalam fenomena inflasi dan kenaikan harga barangan. Terdapat kesan positif dan negatif dalam peningkatan kadar cukai sebanyak 0.5% hingga 2% bagi kumpulan T20. Kesan positif adalah dapat memberi sumbangan besar kepada negara dengan meningkatkan hasil negara daripada penambahan kutipan hasil kerajaan iaitu cukai. Manakala kesan negatif adalah beban masyarakat T20 meningkat. Ini kerana pertambahan kadar cukai menjadi beban tambahan dan meningkatkan risiko kebocoran hasil dalam sebuah keluarga. Terdapat dua penyelesaian cukai tahun 2023. Yang pertama ialah program pendedahan sukarela khas PKPS 2.0. Ia dilancarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang bertujuan untuk memberi peluang kepada pembayar cukai membayar cukai sebelumnya secara sukarela. Dalam tempoh pembayaran cukai, pembayar cukai yang mempunyai pendapatan yang belum dilaporkan, kesalahan dalam cukai atau tidak pernah membayar cukai boleh secara sukarela mengisytiharkan cukai mereka dengan membawa dokumen berkenaan cawangan LHDN untuk membuat pengisytiharaan tanpa dikenakan penalti. Yang kedua ialah pelaksanaan cukai berdasarkan pelaporan sosial. Pembayar cukai yang menyumbang kepada projek pembangunan seperti membiayai pembinaan makmal komputer di sekolah atau menyumbangkan peralatan perubatan kepada hospital untuk mendapatkan pelepasan cukai. Mereka boleh menyediakan bukti sumbangan yang diluluskan oleh kerajaan untuk mendapatkan pelepasan cukai berdasarkan jumlah yang dilakukan. Langkah ini bukan sahaja dapat meringankan beban cukai pembayar, tetapi juga membantu kerajaan meningkatkan dana untuk projek pembangunan negara. Nama saya Po Yung Shun, nombor matriks 293-534. Hari ini saya akan kongsikan 3 masalah utama berkaitan cukai tahun 2024. Masalah pertama, kenaikan ASD dari 6% ke 8% mulai 1 Mac 2024. Hal ini akan mengurangkan kuasa beli rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah. Perbelanjaan mereka akan berkurang, ekonomi terjejas dan kos tambahan menaik harga produk akhirnya menjauhkan pelabur asing. Yang masalah kedua adalah perluasan skop ASD melibatkan sektor seperti IT, hartanah dan insurans. Kos operasi meningkat, PKS sukar bersaing dan pengguna dibebani dan akhirnya akan memperlahankan ekonomi Malaysia. Masalah ketiga adalah kenaikan ASD menjejaskan barangan asas dan perkhidmatan lain. Kos hidup meningkat, kualiti hidup golongan berpendapatan rendah terjejas dan jurang kaya miskin semakin besar. Dan itulah 3 masalah utama cukai tahun 2024.
Seterusnya, saya akan kongsikan penyelesaian cukai tahun 2024. Yang pertama, subsidi diberikan untuk beras, minyak masak dan gula bagi membantu golongan berpendapatan rendah. Contoh, subsidi makanan di India berjaya mengurangkan kemiskinan. Yang kedua, pelepasan cukai sementara kepada perniagaan kecil membantu mereka menyerap kos tanpa membebankan pengguna. Perniagaan kecil menyumbang lebih sebanyak 37% kepada KDNK Malaysia. Yang ketiga, kempen kesedaran awam melalui seminar, webinar dan media sosial menjelaskan manfaat jangka panjang SST. Infografik digunakan untuk memudahkan pemahaman rakyat tentang hasil cukai. Seterusnya, saya akan kongsikan penyelesaian yang kedua. Pertama, insentif kewangan diberikan kepada perniagaan kecil untuk menggegarkan harga yang berpatutan. Contoh, program insentif di Jerman berjaya mengurangkan impak kenaikan cukai. Yang kedua, kadar cukai sementara 4% diperkenalkan untuk tahun pertama sektor baru. Langkah ini telah memberi masa kepada perniagaan untuk menyesuaikan diri tanpa menaikkan harga secara tergesa-gesa. Yang ketiga, pemantauan harga dilaksanakan untuk menggunakan analisis data besar. Hal ini untuk bertujuan menggerakkan eksploitasi pengguna dan memastikan harga kekal berpatutan. Dan akhirnya saya akan kongsikan penyelesaian yang ketiga. Pertama, kenaikan gaji minimum secara berperingkat dari RM1,500 Malaysia ke RM1,700 Malaysia akan dilaksanakan mulai 1 Februari 2025. Langkah ini membantukan meningkatkan kuasa beli pekerja terutamanya di sektor swasta. Kedua, pengembangan bantuan sara hidup atau BSH untuk isi rumah berpendapatan rendah. Langkah ini akan memastikan lebih banyak golongan yang memerlukan mendapat bantuan kewangan. Ketiga, subsidi bersasar dalam pengangkutan awan dan elektrik. Contohnya, tiket bas percuma diberikan kepada pelajar dan potongan bil elektrik untuk isi rumah B40. Langkah ini meringankan beban kos harian mereka. Itulah beberapa langkah yang diambil untuk membantu golongan berpendapatan rendah. Terima kasih. Kesimpulannya, dasar cukai dan strategi hasil Malaysia dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan usaha kerajaan menangani ketidaktentuan ekonomi dan memastikan pertumbuhan yang mampan. Pada tahun 2022, hasil negara meningkat kerana pemulihan ekonomi dan juga harga minyak yang tinggi. Namun, pencukaian menghadapi cabaran, terutamanya cadangan semula GST yang ditolak oleh rakyat kerana bimbang akan peningkatan kos sara hidup. Pada tahun 2023, pencukaian lebih inklusif dan progresif sejajar dengan membangun Malaysia Bandari. Pengurangan cukai 2% untuk golongan M40 serta kenaikan cukai bagi T20 menimbulkan isu pengelakan cukai. Sebagai langkah penyelesaian, kerajaan memperkenalkan PKPS 2.0 dan insentif pelaburan. Pada tahun 2024, fokus kepada pelbagai hasil melalui peningkatan SST daripada 6% ke 8% serta CGT dan juga cukai barangan bernilai tinggi. Langkah ini meningkatkan hasil tetapi memberi cabaran kepada perniagaan serta pengguna. Sebagai langkah penyelesaian, kerajaan meneliti kesan cukai ini terhadap kos sara hidup dan juga merangka inisiatif sokongan bagi golongan terjejas. Kesimpulannya, dasar cukai ini mencerminkan usaha kerajaan mengurus ekonomi dan mengekalkan pertumbuhan mampan dalam kerangka membangun Malaysia Madani. Untuk mengurangkan kesan negatif pembaruan, beberapa langkah telah dicadangkan, antaranya adalah subsidi untuk barangan keperluan, pelepasan cukai sementara untuk perniagaan kecil, bantuan kewangan untuk kumpulan terdedah, insentif kewangan dan juga kadar cukai berperingkat untuk menyokong perniagaan, pemantauan harga bagi mengelakkan kenaikan yang tidak wajar, kenaikan gaji minimum secara beransur-ansur, serta sokongan tambahan untuk pengangkutan dan utility. Langkah-langkah ini adalah untuk memastikan reformasi fiskal seimbang dan juga kesaksamaan sosial. Sebagai penutup, strategi cukai Malaysia 2022 hingga 2024 menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kehematan fiskal dan juga kebajikan sosial. Walaupun mencabar, pembaruan cukai perlu memastikan ketulusan dan memperluas asas cukai untuk ekonomi yang lebih kukuh. Kejayaan ini bergantung pada pelaksanaan yang teliti, penglibatan awam yang secara berterusan dan juga usaha mengurangkan kesan terhadap kumpulan yang terdedah. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan membincangkan tentang cadangan dasar. So pertama sekali adalah dasar pengurangan cukai pengecualian. Okey, di sini actually kerajaan dia pun tak boleh buat tentang apa-apa tentang itu perubahan cukai. Disebabkan cukai merupakan satu benda yang sensitif terhadap kita sebagai rakyat. So kalau kerajaan dia buat perubahan saja, kita mesti marah itu kerajaan kan. So di sini kita pun belajar tentang itu polisi-polisi tersebut. Kita ada benda terms tu dia kita panggil credibility. So kalau kita tak sokong yang itu kerajaan buat itu dasar tu kita panggil dia tak ada credibility tentang itu kita punya polisi lah. Okay, so di sini tetapi dia pengurangan cukai pengecualian dia boleh. Okay, so untuk apa? Untuk menarik pelaburan. Okay, so dia pengurangan pengecualian cukai dia boleh bantu Malaysia mengutip lebih banyak hasil, mewujudkan sistem cukai yang lebih adil dan mengalahkan pembangunan ekonomi. Okay, so kedua adalah kajian komprehensif pengecualian cukai sedia ada yang untuk memberi manfaat yang boleh diukur yang lapor. Okey, so contohnya Singapura menyematkan dia punya itu insentif cukai secara berkala untuk memastikan ia kekal, relevan dan berkesan. Malaysia pun boleh menggunakan pendekatan yang sama dengan penilaian tetap untuk menghapuskan pengecualian berlebihan secara berperingkat. Okey. Itu sahaja bahagian saya. Sekian, terima kasih.